Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, jadi hari ini saya akan memberikan penerangan ringkas macam mana cara untuk mengisi soal selidik banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020. Ini adalah dokumen 2 yang dibekalkan kepada setiap isi rumah untuk mengisi tentang soal selidik. Jadi kita buka muka surat. Muka surat pertama ni tak ada apalah. Yang ini adalah mesej daripada Pesuruhjaya Banci. Okey, untuk yang tuan-tuan dan puan-puan kena isi, ini pun belum isi, ini cuma penerangan dia. Saya cuba nak highlight yang arahan utama dia. Arahan utama, sila gunakan pen bulat berwarna hitam sahaja. Tulis dengan huruf besar dan jika ada silap, contoh tersilap isi, potong macam ni. Lepas potong boleh letak kiri, boleh buat pembetulan di kiri, kanan, atas ataupun dekat bawah. Dan nombor 4, jika anda menandakan petak yang salah, hitamkan petak yang salah ni seperti begini. Maksudnya kalau tersalah tanda, nanti yang salah tu hitamkan jadi macam ini. Okey, kita teruskan dengan soalan. Okey, jadi situasi yang saya akan gunakan adalah saya akan berikan contoh satu rumah yang ada seorang ayah, seorang ibu dan ataupun isteri, seorang anak dan seorang bapa mertua lah, iaitu ayah kepada ketua isi rumah. Jadi dalam satu rumah ada 4 orang. Okey, jadi A1 adalah nombor responden. Saya bagi contoh lah, responden adalah Ali bin Abu. A1 settle. A2, isikan nombor telefon bimbit. Yang ketiga, jika ada email, tuliskan email. Ini responden. Responden adalah sesiapa yang menjawab soalan. Okey, kemudian alamat lengkap dalam contoh, dalam konteks kita lah, di Indah Mas. Saya berikan contoh rumah saya lah. Rumah 1, tingkat 10, blok 18, Pasarpuri Indah Mas, Jalan Ikan Mas, Ceras, postcode 56,000 Kuala Lumpur. Okey, jelas kemudian kita pergi kepada soalan C1. Di macam kita adalah Pasarpuri lah, jadi tandakan Pasarpuri seperti ini. Kemudian pergi kepada soalan C2, adakah tempat ini kediaman didiami ataupun kosong. Macam saya memang duduk di rumah ini. Tapi contoh kalaulah tuan-puan rumah di sini, contoh tuan-puan ada rumah di tempat lain, maksudnya tuan-puan tulis mungkin sebagai singgahan saja. Okey. Kemudian soalan C3, berapakah bilik di tempat kediaman ini? A adalah bilangan bilik, B bilangan bilik tidur. Contoh kalau rumah di rumah saya lah, di Indah Mas ni, saya ada 3 bilik tidur dan bilangan bilik 4. Maksudnya bilik tidur tu 3, ruang tamu termasuk dengan dapur. Sebab rumah yang saya duduk ni, ruang tamu dan dapur dia sekali, dia dikira satu bilik, satu lingkungan dinding yang sama. Okey. Kemudian soalan C4, berapakah jarak tempat kediaman ke jalan raya Berturap? Jadi jawapan dia adalah kosong lah, sebab kita turun dari rumah dah jumpa jalan raya yang Berturap. Okey, soalan C5, adakah kawasan ini mempunyai akses kepada pengangkutan awam yang berikut? Kalau ni, ini yang saya perhatikan lah. Okey, kita ada soalan yang A ni, kita ada komuter LRT, kita dekat je. Dalam ya ni bermaksud ada atau tak ada. Kalau ada, berapa jarak dia? Kalau 0 sehingga 2 km 1, 2.1 sehingga 5 km adalah 2. Jadi untuk tempat kita ada LRT dan jarak dia dalam 2 km lah daripada rumah kita. Bas ada kat depan sana, jadi jaraknya tak sampai 2 km. Ferry boat sampan tak ada, taksi ada, dekat je. E-hailing pun sama, e-hailing ni merujuk pada Grab lah, lain-lain tak ada. Okay, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Adakah kawasan ini mempunyai akses kepada fasiliti berikut? Jadi yang ni tuan-puan boleh tandakan lah, yang info fasiliti kesihatan kerajaan. Kalau sini kita ada KK dan HKM. Fasiliti kesihatan swasta ialah klinik swasta banyak kat sini. Pusat keagamaan ni adalah mengikut agama. Macam saya beragama Islam. Jadi jarak sehingga 0 hingga 2 km lah. Masjid Az-Zubir
Kalau yang beragama Hindu pun kita ada kuil dekat belakang ni. Kalau yang beragama Buddha ataupun Kristian, tuan-puan tulislah jarak yang daripada pusat keagamaan yang tuan-puan pergi tu. Pusat pendidikan ni merujuk kepada sekolah, komuniti, balai polis dengan balai bomba. Soalan C7, adakah terdapat kemudahan sukan dan rekreasi awam di kawasan ini? So jadi soalan dia sama je, ada tak ada. Lepas tu tuan-puan tuliskan dia punya jarak berapa. Okey, saya rasa agak straightforward lah. Soalan C8, apakah kemudahan yang terdapat di tempat kediaman ini? Okey, saya tandakan air paip dirawat dalam rumah lah, sebab di sini kita memang dapat air bersih directly masuk ke dalam kita punya rumah. Kemudian air minuman, dia ada jawapan berganda diterima, maksudnya contoh saya tandakan 1 sebab air paip yang dirawat maksudnya kita dapat daripada air Selangor tu lah. Contoh kalau yang ada filter, contoh tuan-tuan dan puan-puan yang ada kowe, maksudnya tandakan pada air paip yang ditapis di dalam tempat kediaman. Kalau di luar ni contohnya dia letak balang filter dekat luar rumah ni. Jadi dia bergantung kepada kediaman tuan-tuan dan puan-puan. Bekalan elektrik kita dapat 24 jam sehari. So ini tak isi lah sebab kita dibekalkan. Kemudian kutipan sampah, yang ni lah jawab semua pasal ni. Kutipan sampah ya kita ada ke tempat kediaman kita. Ini pandangan peribadi masing-masing lah. Macam saya sangat puas hati. So bila puas hati tak ada apa-apa komplain lah. Keselamatan saya pun puas hati, semua bagus. Okay, saya dah tanda kat sini. Okey, sekarang masuk kepada soalan di isi rumah. Okey. Jadi dalam kes ni 001 sampai 005, saya letakkan Ali adalah sebagai ketua isi rumah. Aminah ni isteri Ali, jadi dia isteri ketua isi rumah. Ishak adalah anak dia, anak ketua isi rumah. Abu bin Abdul adalah bapa ketua isi rumah. Kemungkinan kita andaikan sebab ini adalah contoh. Kita andaikan ibu Ali bin Abu ni dah meninggal, jadi ayahnya tinggal bersama Ali. Jadi kod dia 1 kepada merujuk kepada lelaki, 2 merujuk kepada perempuan. Okey, ini adalah saya nak buat contoh ni. Contoh kalau saya tanda silap, saya hitamkan macam ni je. Okey. Soalan dia, apakah status pemilikan ni persendirian ataupun sewa? Contoh kalau beli kita tanda kat sini lah. Okey. Betul, di 5 beli tu guna cara apa? Ada dapat daripada ada harta pusaka. Maksudnya kita beli rumah tu dengan cara apa? Dapat duit pusaka ke? Tapi mostly daripada kita